Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar anak-anak semua? Apa khabar anak-anak SMKSR tingkatan 4 dan 5? Adakah anda berada dalam keadaan sihat walafiat pada petang ini? Tolong respon kalau dengar suara cikgu. Waalaikumsalam, saya cikgu. Uh, okay, boleh nampak slide yang cikgu paparkan? Dia nampak. Okey, boleh ya. Alhamdulillah. Okey, jadi petang ini cikgu diamanahkan untuk memberi sedikit bengkel lah taklimat bengkel mengenai bahasa Melayu kertas 2. Okey, sebelum tu cikgu ucapkan terima kasih kepada Cikgu Maizura kerana memberi kepercayaan lah kepada cikgu untuk memberi taklimat ataupun bengkel pada petang ini. Okey, tanpa berlengah masa, cikgu mulakan. Okey. Okey, untuk kertas 2, okey, masa yang telah ditetapkan ialah 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit. Okey, kita ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, bahagian A merupakan sistem dan aplikasi bahasa. Okey, untuk bahagian A saja merangkumi 35 markah. Okey, bahagian A merangkumi 35 markah sistem dan aplikasi bahasa. Paling mudah kita cerita mengatakan bahagian A ini bahagian tata bahasa. Okey, terdapat 5 soalan. Okay, soalan pertama ialah morfologi membawa 8 markah. Sintaksis 6 markah, penyuntingan 11 markah, bahasa Melayu standard 6 markah dan peribahasa 4 markah. Okey, sebelum tu soalan aplikasi sistem dan aplikasi bahasa ni dia mungkin akan berubah-ubah bentuk markahnya. Mungkin morfologi 6. Okey, mungkin morfologi 6, penyuntingan bahasa 12. Dia boleh berubah. Yang penting bahagian A markah keseluruhan mesti 35 markah. Okey, manakala bahagian B pula soalan pemahaman. Okey, dalam soalan pemahaman untuk bahagian B sama juga markahnya ialah 35 markah. Okey, terdapat 3 bentuk soalan iaitu soalan 6, petikan umum membawa 12 markah. Soalan 7, petikan sastra 13 markah dan soalan novel 10 markah. Okey, maksudnya kita ada soalan 6, 7 dan 8. 3 bentuk soalan ni membawa 35 markah. Okey, manakala bahagian C pula iaitu rumusan. Rumusan memberi markah sebanyak 30. Ini soalan 9. Okey, soalan 9, 30 markah. Okey, untuk rumusan ni, cikgu tak akan terangkanlah sebab soalan bahagian rumusan ni telah diterangkan oleh Cikgu Maizura pada bengkel yang sebelumnya. Okay, mula-mula sekali Cikgu Maizura, bengkel mengenai rumusan, lepas tu Puan Sri Kana dan Cikgu Isa bengkel untuk kertas 1. Okay, jadi pada petang ini Cikgu hanya terangkan mengenai bahagian A dan bahagian B sahaja. Okay. Okey, kita pergi pada bahagian A iaitu sistem dan aplikasi bahasa. Jumlah markah ialah 35 markah. Boleh diubah suai markah dalam setiap ceraian seperti yang cikgu katakan tadi lah. Yang penting untuk 5 soalan ni markahnya ialah 35 markah. Okey, cadangan masa
45 minit. Okay, soalan pertama ialah morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard dan peribahasa. Okay, mari kita lihat secara lebih mendalam. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama iaitu pembinaan item morfologi. Okey, antara aspek morfologi yang hendak diuji kepada calon iaitu yang pertama ialah golongan kata, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Kemudian kata majmuk, kata terbitan, kata kerja, kata nama dan kata adjektif, kata sisipan, kata pinjaman dan juga kata dasar. Okey, arahan soalan selalunya ada dua, iaitu kenal pasti kata dan bina ayat. Okey, kita lihat contoh soalan. Okey, ini contoh. Okey, ingat sebelum pergi ke lebih yang lanjut awak perlu baca setiap arahan soalan yang diberi supaya awak faham apa tugasan atau jawapan yang perlu awak tulis. Okay, baca petikan di bawah dengan teliti. Beri kata dasar pada perkataan yang bergaris dan bina satu ayat anda sendiri. Daripada setiap kata dasar tersebut untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama. Okey, petikan dia. Penekanan inovasi dalam kalangan murid, pendidikan khas dapat menambah baik sahsia dan kualiti kehidupan serta memudahkan pengurusan aktiviti harian murid. Jika diberi pendedahan yang tepat, maka mereka mampu bersaing dengan murid yang normal. Inovasi yang dilaksanakan di persekitaran sekolah bukan sahaja memudahkan pengurusan pembelajaran, malah dapat mewujudkan persekitaran yang mesra kepada murid kelainan upaya ini. Hal ini akan dapat melahirkan murid yang sentiasa berfikir dan berani menghadapi cabaran. Okey, kalau kita lihat dalam petikan soalan ini, dia telah gariskan perkataan yang mempunyai imbuhan dan kita perlu tulis kata dasar untuk setiap perkataan tersebut. Okey, untuk soalan ini membawa 8 markah. Okey, kalau kita lihat ada 4 perkataan. Okey, awak perlu kenal pasti, tulis perkataan tersebut dan beri kata dasar. Kemudian perlu membina ayat dengan menggunakan kata dasar tersebut. Okey, antara perkataannya kehidupan, pembelajaran, persekitaran dan menghadapi. Okey. Okey, kalau kita cuba kalau perkataan kehidupan, okey, apakah kata dasar untuk perkataan kehidupan? Okey, ada sesiapa yang nak cuba jawab? Okey, soalan tu. Anak-anak jawab anak-anak. Hidup. Hidup, betul. Siapa tu? Akil. Akil. Sekejap cikgu ambil nama. Akil. Okey. Jadi kehidupan kata dasar ialah hidup. Jadi awak kena tulis perkataan kehidupan dash kata dasar tu hidup. Dan di bawahnya kita perlu tulis ayat. Okey.
Sebab awak perlu beri kata dasar bagi perkataan, dah dapat 1 markah. Bina ayat 1 markah. Sebab tu 8 markah. Okey, kalau pembelajaran. Kata dasar bagi pembelajaran. Siapa nak cuba? Okey, 51. Kata dasar pembelajaran. Belajar. Belajar. Okey, betul. Siapa jawab tu? Saya tak nampak. Nora. Nora Sarmin. Ah. Okey, Nora Sarmin 4.4. Okay, terima kasih Nora, terima kasih Akil. Okey, kemudian kata dasar persekitaran. Sekitar. Sekitar. Kata dasar persekitaran. Okey, betul. Sekitar. Siapa yang jawab tadi? Okey, siapa yang jawab tadi tu? Cikgu nak bagi hadiah ni. Siapa yang jawab tadi? Sekitar. Anissa. Siapa yang jawab tadi? Tolong jawab, bagi nama. Cikgu tak perasan nama tadi. Akila, betul ke Akila? Oh, tak ada 2 orang jawab. Tak tahulah. Ada dua orang jawab. Okey, siapa tu? Sonia sekali. Sonia dan? Akila. Sonia dan Akila. Sonia 5.3. Akila, kelas mana Akila? 5.2. 5.2. Okey, terima kasih. Dan akhir ialah menghadapi. Kata dasar? Hadap. Hadap. Okey, Balkis. Betul? Balkis? Ya. Okey, Balkis. Hadap. Okey, terima kasih. Jadi betul. Okey, awak dah dapat kenal pasti. 1 markah dapat bina ayat 1 markah. Okey. Macam inilah. Okey, kehidupan, kata dasar hidup. Okey, bina ayat. Masyarakat di sini hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Okey, kemudian pembelajaran, kata dasar belajar. Awak bina ayat persekitaran, kata dasar sekitar. Awak bina ayat menghadapi, kata dasar hadapi. Okey, satu bina ayat. Okey, kemudian soalan yang kedua, iaitu pembinaan item sintaksis. Okey, antara aspek sintaksis yang hendak diuji kepada calon ialah ayat aktif kepada ayat pasif dan sebaliknya, cakap ajuk kepada cakap pindah dan sebaliknya, menggabungkan ayat atau mencerakinkan ayat, ayat bersusunan biasa kepada ayat songsang dan sebaliknya, kemudian subjek dan predikat, jenis ayat dan pola ayat. Okey, arahan soalan ialah menukar, mengenal pasti, menyambung dan memisahkan ayat. Okey, ini antara aspek yang diuji. Okey, mari kita lihat contoh untuk soalan nombor 2. Okey, ingat ya, setiap soalan perlu baca arahan. Okey, berdasarkan petikan di bawah, bina 6 ayat tanya yang lengkap dengan menggunakan kata tanya yang betul. Kata tanya yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan frasa yang berhuruf condong. Okey. Kita baca petikan. Perhimpunan rasmi biasanya dijalankan di Dewan Sekolah pada hari pertama persekolahan setiap minggu.
Semua guru dan murid diwajibkan menghadiri perhimpunan rasmi. Perhimpunan rasmi sekolah dapat memupuk disiplin dalam kalangan murid. Perhimpunan ini dapat menanam semangat patriotik melalui nyanyian lagu negaraku. Para guru dan murid wajib berdiri tegak untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Selain itu, perhimpunan rasmi diadakan untuk membudayakan kemahiran mencatat dan kemahiran mendengar ketika guru menyampaikan amanat. Okey, dalam petikan soalan ini, awak perlu bina 6 ayat tanya berdasarkan frasa yang berhuruf condong. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Perhimpunan rasmi biasanya dijalankan di Dewan Sekolah pada hari pertama persekolahan setiap minggu. Okey, untuk ayat yang pertama. Okey, untuk ayat yang pertama, frasa yang berhuruf condong terdapat ada 2 di situ. Yang pertama di Dewan Sekolah dan yang kedua setiap minggu. Okey, ada 2 frasa yang berhuruf condong. Okey, ini bermaksud awak perlu bina 2 ayat. Okey, ada sesiapa yang nak cuba untuk menjawab soalan yang pertama ni? Perhimpunan rasmi biasanya dijalankan di Dewan Sekolah. Itu ayat yang pertama. Okey, lepas tu ayat yang kedua, perhimpunan rasmi biasanya pada hari pertama persekolahan setiap minggu. Jadi daripada ayat ni kita perlu bina 2 ayat tanya. Jawapan dah diberi. Kita perlu bina ayat tanya. Okey, ada sesiapa yang nak cuba? Okey. Sukarela dulu sebelum cikgu paksa, cikgu lebih suka orang suka untuk menjawab soalan ni. Perhimpunan rasmi biasanya dijalankan di Dewan Sekolah. Di manakah perhimpunan rasmi dijalankan? Okey, betul. Ini siapa yang jawab? Anissa ke? Siapa? Akila. Akila. Okey, Akila 5.2. Okey. Di manakah perhimpunan rasmi biasanya dijalankan? Okey, ini antara 6 soalan. Bilakah perhimpunan rasmi dijalankan? Ini tadi, perhimpunan rasmi biasanya dijalankan pada pertama persekolahan setiap minggu. Okey, siapakah yang diwajibkan? Oh, ni cikgu tertinggal typo, tertinggal A rasmi. Okey, siapakah yang diwajibkan menghadiri perhimpunan rasmi? Semua guru dan murid diwajibkan menghadiri perhimpunan rasmi. Okey, kemudian apakah yang dapat memupuk disiplin dalam kalangan murid? Okey, perhimpunan rasmi sekolah dapat memupuk disiplin dalam kalangan murid. Okey, jadi ini soalan dia tadi tu. Okey, bagaimanakah perhimpunan ini dapat menanam semangat patriotik? Okey, perhimpunan ini dapat menanam semangat patriotik melalui nyanyian lagu negaraku dan saja para guru dan murid berdiri tegak ketika menyanyikan lagu. Sampai menyanyikan lagu negaraku sahaja. Okey, yang tu tak ada huruf condong. Maaf. Okey, mengapakah perhimpunan rasmi diadakan? Okey, perhimpunan rasmi diadakan untuk membudayakan kemahiran mencatat dan kemahiran mendengar ketika guru menyampaikan amanat. Okey, jadi
Pada petikan ini kita perlu bina 6 ayat tanya. Okey, ini contohnya jawapan. Boleh faham? Senang ya? Tak susah sebenarnya. Okey, kita teruskan lagi. Okay, soalan 3, pembinaan item penyuntingan ataupun edit ya. Okey, bahan boleh terdiri daripada 2 atau 3 bahan. Okey, bahan boleh terdiri daripada petikan, rencana, dialog, iklan, kad ucapan, keratan akhbar dan laporan. Jumlah kesalahan bergantung kepada markah. Biasanya 11 atau 12 markah kesalahan. Markah boleh berubah-ubah. Cuma awak perlu ingat soalan 1 hingga 5 markah dia ialah 35 markah. Okey, boleh terdiri pada 2 atau 3 bahan. Okey. Kita lihat contoh soalan. Okey. Aspek yang hendak diuji ya. Okey, ini antara soalan nombor 3, pembinaan item penyuntingan. Okey, antara aspek yang hendak diuji oleh calon, okay, yang pertama, tanda baca. Okey, tanda baca, titik, tanda baca. Tanda soal, tanda seru, koma dan sebagainya. Okey, kemudian kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan penggunaan kata atau istilah, frasa, kesalahan tata bahasa, iaitu kata pemeri, kata nafi, penjodoh bilangan, ayat pasif, kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Okey, kata pemeri tahu tak? Apa contoh kata pemeri? Apa contoh kata pemeri? Ialah dan adalah. Okey, bagus Akil. Ialah dan adalah. Okey, kata nafi? Bukan. Dan tidak. Okey. Penjodoh bilangan? Sebilangan, semua, setengah. Penjodoh bilangan, okay, kalau macam kunci, segugus payung, sekaki rantai, seutas, cincin, sebentuk, itu penjodoh bilangan. Okey. Ayat pasif kata ganti diri pertama, kedua dan ketiga. Okey, ayat pasif kata ganti diri ni biasanya ada perkataan oleh. Perkataan oleh hanya boleh digunakan untuk kata ganti diri ketiga. Okey. Buku itu dibaca oleh saya. Betul atau tidak? Tidak. Tidak. Okey, apa yang betulnya? Buku itu saya baca. Okey, betul Aki. Bagus. Buku itu saya baca. Okey, kata ganti diri pertama dan kedua tidak boleh gunakan perkataan oleh. Hanya yang boleh ialah kata ganti diri ketiga. Buku itu dibaca oleh ibu. Buku itu dibaca oleh abang. Okey? Buku itu dibaca oleh beliau. Kata ganti diri ketiga orang yang tak ada berdekatan dengan kita. Okey, boleh faham? Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Ada apa-apa nak tanya? Boleh faham ke? Okey, diam maksudnya faham lah tu. Diam tandanya setuju. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ini contoh soalan. Okey, petikan di bawah mengandungi 13 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada 13 kesalahan
yang terdapat dalam petikan. Anda tidak perlu menyalin perkataan tersebut. Okey, tidak beri dah contoh di sini. Ini contoh soalan penyuntingan. Terdapat 13 kesalahan bahasa. Okey, tak perlu salin, kita tulis yang salah dan kita bagi jawapan yang betul. Okey, baca dahulu petikan. Campur tangan di Perak bermula akibat masalah perlumbaan tahta Kerajaan Perak antara Sultan Abdullah dan Sultan Ismail. Sultan Abdullah telah bertindak dengan cuba meminta tolong dan sokongan daripada pihak British. Perjanjian Pangkur berjaya ditandatangani pada 20 Januari 1874 dan Sultan Abdullah dilantik sebagai Sultan Perak. Kesannya, sistem residen diperkenal oleh pihak British yang kononnya bertindak sebagai penasihat kepada Sultan Perak di dalam urusan pentadbiran negeri. Presiden pertama yang pihak British lantik untuk menjawat jawatan presiden ialah J.W.W. Birch. Sir Andrew Clark menyatakan bahawa Birch merupakan calon yang paling layak kerana beliau pernah bertugas sebagai pegawai British di Ceylon sebelum ini. Malangnya kemasukan Birch di Perak sebagai residen tidak disenangi di dalam kalangan orang Melayu. Hal ini berpunca daripada pertukaran yang dilakukan oleh beliau di Perak seperti isu dihambakan dan peraturan tanah. Okey, petikan diubah daripada perancangan pembunuhan J.W.W. Birch oleh Wan Muhammad Rahimi Rahim Dewan Siswa Januari 2016. Lupa cikgu nak bagi tahu. Biasanya petikan-petikan soalan ini diambil daripada majalah, surat khabar, internet dan pelbagai sumber lagi. Okey. Jadi daripada petikan ini kita dapat 13 kesalahan. Okey, ada sesiapa yang nak cuba? Untuk mengenal pasti kesalahan. Tangan. Ya? Tangan. Okey, cakap. Okey, kita lihat tangan. Okey, lagi? Seorang lagi? Okey, saya perlukan 2 orang. Okey, seorang tadi kata tangan. Okey, satu lagi? Calon. Ya, Farah Edina yang mana sayang? Cikgu tak nampak. Ayat perenggan kedua. Perenggan kedua. Birch merupakan calon. Oh, calon. Okey. Kita lihat jawapan dia. Okey, calon betul. Cikgu rasa tangan tu cikgu yang tertype salah tu. Tapi kalau ikutkan memang jawapan tangan tu memang kesilapan typing, betul. Memang itu kesilapan cikgu lah. Maksudnya tangan tu memang betul, ejaan dia salah. Okey, jadi jawapan yang betul tangan tu okey, ejaan tu salah. Kemudian calon sepatutnya calon. Okey, ini antara jawapan dia lah. Okey, perlumbaan sepatutnya perebutan. Okey, kemudian dan, dengan, di antara Sultan Abdullah dan Sultan Ismail sepatutnya dengan. Okey, yang tangan ni cikgu terima jugalah sebab cikgu yang tersilap type. Okey. Okey, kemudian tolong sepatutnya pertolongan.
Okey, Sultan Abdullah telah bertindak dengan cuba meminta tolong. Sepatutnya pertolongan. Okey. Kemudian dilantik. Perkataan salah istilah. Bukan dilantik tetapi ditabalkan. Okay, Perjanjian Pangkul berjaya ditangani pada 20 Januari 1874 dan Sultan Abdullah dilantik, sepatutnya ditabalkan sebagai Sultan Perak. Okey. Kemudian diperkenalkan. Okey, diperkenalkan. Okey, kesannya sistem residen diperkenal, sepatutnya diperkenalkan oleh pihak British yang kononnya bertindak sebagai penasihat kepada Sultan Perak di dalam urusan. Okay, di dalam tu salah, sepatutnya dalam urusan pentadbiran negeri. Okay, di kita gunakan untuk menunjukkan tempat ya. Di rumah, di sekolah. Kalau di dalam urusan pentadbiran negeri, terus kerja. Dia bukan menunjukkan tempat. Okey, seterusnya. Pihak British lantik sepatutnya. Ini ialah penggunaan ayat pasif. Dilantik oleh pihak British. Kemudian calon. Sepatutnya bukan calon tetapi calon. Kemasukan sepatutnya kehadiran. Okey, malangnya kemasukan birch, sepatutnya kehadiran. Okey, pertukaran pergi kepada perubahan. Daripada pertukaran yang dilakukan, okey, sepatutnya perubahan. Okey, dihambakan, sepatutnya perhambaan. Seperti isu perhambaan dan peraturan tanah, sepatutnya cukai tanah. Okey. Ini jawapan dia. Awak boleh buat bentuk macam ni lah. Tak ada kotak pun tak apa. Jadi awak tulis perkataan yang salah. Dari sebelah tu perkataan yang betul. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Mengenai soalan 4. Pembinaan item bahasa Melayu standard. Okey. Soalan ini hanya merangkumi 2 petikan prosa tradisional iaitu tingkatan 4, kepimpinan melalui teladan dan tingkatan 5, burung terbang dipipiskan dada. Okey, markah antara 4 hingga 6 markah, itu kata markah boleh berubah. Okay, contohnya isi cukup dan lengkap mengikut urutan dan ayat gramatis, markahnya 5 atau 6. Okay, cikgu ingatkan sekali lagi. Aspek tata bahasa ni tadi, okay, bahagian A keseluruhannya membawa 35 markah. Markahnya boleh berubah-ubah. Yang penting untuk kelima-lima soalan ni markahnya mesti 35 markah. Okay, nanti bila awak dapat soalan, cakap cikgu kata soalan ni macam gini, tapi bila dapat macam gini. So, saya ingatkan sekali lagi, soalan ni boleh berubah markah. Yang penting bahagian A keseluruhannya 35 markah. Okay. Okey, panduan menjawab soalan bahasa Melayu standard. Okey, tukarkan perkataan klasik kepada bahasa Melayu moden atau standard jika tahu. Kekalkan struktur ayat berbentuk dialog. Okey, okey, maksudnya kalau ada struktur ayat yang berbentuk dialog percakapan, kita jangan pindahkan dia menjadi cakap bahasa. Okey, kita jangan pindahkan dia menjadi ayat yang orang kata apa? Bukan dialog, tak boleh. Okey, kena kekalkan perkataan bentuk dialog tu. Okey, maksudnya tiada pertukaran cakap ajuk kepada cakap pindah. Kita ikut sahaja. Okey, kekalkan penggunaan tanda baca. Kalau ada tanda koma, tanda soal, pembuka kata, penutup, mesti ikut. Okay, jangan dalam soalan ada pembuka kata,
Tapi bila awak tulis jawapan, tak ada. Awak dah ubah ayat tu. Tak boleh. Dah tak jadi dialog. Okey, kekalkan pemerengganan teks dan petikan. Kalau ada 2 perenggan, jawapan awak mesti 2 perenggan. Kalau ada 3 perenggan, jawapan awak mesti ada 3 perenggan. Mesti sama bilangan pemerengganan tersebut. Okey, jangan ubah bentuk dan maksud asal teks. Okey. Itu tadilah contoh cakap ajuk tidak boleh ditukar kepada cakap pindah. Okey, yang paling penting jangan ubah urutan cerita. Okey. Jadi dalam soalan ni nama watak, nama tempat jangan ubah. Ikut. Kalau dalam cerita ni nama Pak Leman, awak tak suka orang nama Pak Leman, awak nak tukar nama Pak Ali, tak boleh. Dalam cerita tu contohnya tempat dia di Melaka, awak tak suka Melaka, awak nak tukar Kedah, kampung awak, tak boleh. Kena ikut. Nama tempat, nama watak perlu kekal. Okey, ni contoh soalan. Ingat ya, arahan soalan perlu dibaca. Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti. Kemudian tulis petikan tersebut semula dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Okey, maka baginda pun hairan serta bertitah pada Temenggung. Hai Temenggung, tiadakah menyuruhkan orang yang berkawal tadi? Maka sembah Temenggung, daulat tuanku Shah Alam. Patih menyuruh orang berkawal semalam tadi. Seorang pun tak bertemu. Patih hamba itu pun hairanlah akan penjuri itu. Maka titah baginda. Apakah sebabnya maka dapat dicurinya oleh pencuri itu? Ini dipetik daripada kepimpinan melalui teladan dan antologi dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Kepimpinan melalui teladan merupakan prosa tradisional tingkatan 4. Okey. Okey, dalam petikan ini sebenarnya perkataan-perkataan bahasa Melayu klasik kita perlu gugur, kita tak boleh salin. Okey, apakah perkataan bahasa Melayu klasik yang ada dalam petikan ini? Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? Maka. Maka, okey, Akil lagi. Terima kasih Akil. Ada lagi? Okey, hanya ada satu sahaja perkataan iaitu maka. Jadi perkataan bahasa Melayu klasik ini kita tak boleh ambil. Okey, ada beberapa lagi perkataan bahasa Melayu klasik. Contohnya hatta, rakian dan sebagainya. Tapi yang biasa kita dengar ataupun kita lihat ialah perkataan maka. Maka dengan itu perkataan maka janganlah disalin semula. Okey, ini jawapannya. Lalu baginda pun hairan serta berkata kepada Temenggung, wahai Temenggung, tidakkah mengarahkan orang kita berkawal tadi? Ingat, dialog dia kekalkan. Okey, nama watak Temenggung Shah Alam dia tetap gunakan. Lalu dengan hormat Temenggung berkata, daulat tuanku Shah Alam, patih meminta orang berkawal pada malam tadi. Tetapi tiada seorang pun yang berjumpa. Mereka itu pun hairan akan pencuri itu. Okey. Perkataan pencuri itu ialah penjuri. Itu merupakan bahasa Melayu klasik. Penjuri ialah pencuri. Okey. Lalu kata baginda, apakah puncanya pencuri itu dapat mencuri? Atau tinggal lagi. Patutnya ada penutup kata. Okey. Kali typing error. Sepatutnya ada penutup kata. Okey, boleh faham?
Ingat ada 3 ayat, nampak sama. Mesti ada 3 ayat juga. Kemudian nama watak, temenggung, Shah Alam perlu kekal. Ayat dialog perlu kekal. Tanda baca perlu kekal. Okey. Okay, soalan 5 merupakan soalan yang terakhir untuk bahagian A, iaitu pembinaan item untuk peribahasa. Okey, ini untuk peribahasa. Soalan yang dibina dalam bentuk pelbagai. Soalan yang dibina dalam pelbagai bentuk seperti petikan, dialog, gambar situasi, karikatur, ilustrasi dan sebagainya. Jenis soalan terdiri daripada, ada 3 jenis, isi tempat kosong, berikan peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa yang digariskan dalam petikan, ataupun mengemukakan peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi dalam petikan yang diberi. Okay, jadi untuk soalan peribahasa, mungkin akan keluar daripada salah satu daripada 3 ni lah. Yang pertama, mengisi tempat kosong. Okey. Kemudian dia beri awak peribahasa, tetapi kamu perlu tuliskan peribahasa yang sinonim, yang sama maksud dengan peribahasa yang diberi, yang telah diberikan pada awak. Okey, kemudian kemukakan peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi dalam petikan yang diberi. Okey, terdapat 3 jenis soalan. Tapi akan keluar salah satulah, terpulanglah. Okey, jadi kita lihat contoh soalan peribahasa. Okey, baca petikan arahan ya. Baca petikan di bawah dengan teliti. Kenal pasti dan senaraikan 2 peribahasa yang terdapat dalam petikan. Kemudian, beri peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Okey, dalam petikan ini ada 2 peribahasa. Dalam petikan ini dia minta kamu senaraikan 2 peribahasa. Bila awak senaraikan peribahasa, awak dah ada markah. Sebab dia kata kenal pasti dan senaraikan. Kemudian beri peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Okey, awak dah tulis peribahasa yang kamu nampak dalam petikan, kemudian kamu perlu beri peribahasa yang lain yang sama maksud. Okey, 4 markah. Senaraikan, kenal pasti dan senaraikan dah dapat 1 markah. Awak beri peribahasa lain yang sama maksud, dapat 1 lagi markah. Okey, sebab tu 2 peribahasa, 4 markah. Okey, jadi 2 markah. Okey. Ketua kampung itu menasihati para penduduk kampung agar hidup seperti serumpun bak serai, sesusun bak sirih jika mahu hidup dalam suasana tenang dan harmoni. Beliau percaya bahawa prinsip usaha tangga kejayaan sangat penting dalam memajukan kampung mereka. Selain itu, beliau menyeru agar semua penduduk kampung menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Oleh itu, mereka perlu menjaga tutur kata kerana terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Okey, dalam petikan ini, cuba senaraikan, cuba kenal pasti dan bagi tahu cikgu apakah peribahasa yang terdapat dalam petikan ini. Okey, sukarela? Serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Ya, serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Akilah, betul? Ya. Okey, terima kasih. Kita dah dapat kenal suara awak. Okey. Baru 1. Dah dapat 2 markah di situ. Okey, lagi. Peribahasa yang terdapat dalam petikan ini.
Okay, siapa nak cuba? Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Ya, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Nora Sarmin, betul? Ha, ya. Ya, okay. Terima kasih Nora, terima kasih Akil. Akila, sorry Akil pula, Akila, minta maaf ya. Okey, jadi ada dua peribahasa, kemudian kita boleh, sebenarnya kalau kamu lihat ada tiga, satu lagi. Dia sebenarnya LPM ni dia tak adalah kejam. Kalau kamu lihat dia ada beri tambahan. Jadi awak boleh pilih. Satu lagi. Usaha lagi tangga peribahasa. kejayaan. Ya, usaha tangga kejayaan. Okey, Akil, terima kasih. Okey, jadi awak senaraikan. Sebenarnya ada tiga, tapi dia nak dua. Okey? Dia cuma hanya nak dua saja. Okay, awak tulis peribahasa yang terdapat, kemudian berikan satu lagi peribahasa yang bersesuaian. Okey, kalau serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Maksud ialah hidup saling bermuafakat. Apakah peribahasa yang bersesuaian, yang sama maksud, peribahasa lain yang sama dengan peribahasa tadi tu yang telah diberi? Siapa boleh bagi jawapan? Bulat air. Okey, teruskan. Akil? Bulat air kerana pembetum, bulat kata kerana muafakat. Okey, bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Okey, tepat sekali. Okey, kalau kamu usaha tangga kejayaan. Peribahasa lain yang bersesuaian dengan usaha tangga kejayaan. Ada siapa nak cuba? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey, berkaitan sikit-sikit lama-lama jadi bukit itu lebih bersesuaian dengan menabung. Dia lebih bersesuaian dengan menabung. Okey, terima kasih Farhan sebab mencuba. Jawapan yang sesuai ialah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey, kalau telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Okey, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Okey. Terima kasih Akil. Terima kasih Farhan tadi. Okey, kita dah dapatlah jawapan dia macam itulah. Okey, tapi dia nak dua sahaja. Okey, kalau awak nak tulis lebih boleh ke? Kalau ada masa bolehlah. Tapi kalau tak ada masa, dia nak dua, bagi je dua. Kita beri pada yang masa untuk bahagian yang lain. Okey, boleh cikgu teruskan pada bahagian B? Boleh ke tidak? Boleh. Okey, terima kasih Akila. Okey, kita teruskan pada bahagian B pula. Okey, tadi dah habis bahagian A tata bahasa. Okey, kita teruskan pada bahagian B. Okey, bahagian B merupakan soalan pemahaman. Jumlah markah sama juga 35 markah, masa cadangan 60 minit 1 jam. Okey, soalan merangkumi soalan 6, soalan 7, soalan 8. Okey, dalam soalan 6 ialah petikan umum, soalan 7 petikan sastra, manakala soalan novel, soalan 8 ialah novel, pemahaman novel. Okey. Soalan 6 dan 7 membawa 25 markah. Jadi soalan 6 dan 7 tu sama juga, dia mungkin boleh jadi ada perubahan markah di situ. Yang penting soalan 6 dan 7 kedua-duanya membawa 25 markah. Soalan novel tetap 10. Dia tak akan berubah. Hanya berubah ialah 6 dan 7. Okey. Okey, pembinaan item pemahaman petikan umum. Okey, bahan yang digunakan mestilah daripada sekurang-kurangnya 2 atau 3 bahan.
Bahan 1, bahan 2 atau bahan 3. Dia takkan jadi satu bahan sahaja. Okey, contoh bahan yang digunakan ialah berita, rencana, petikan akhbar, dari surat khabar dan lain-lain. Pecahan soalan adalah seperti berikut. Soalan ada 4. Okay, yang pertama, maksud rangkai kata atau litera. Soalan pertama, dia akan minta awak berikan maksud rangkai kata. Soalan yang kedua, soalan pemindahan maklumat. Membandingkan maklumat yang terdapat dalam semua bahan. Sama ada persamaan atau perbezaan. Soalan 3, soalan pemikiran kritis, kemahiran berfikiran aras tinggi. Soalan kebat. Soalan keempat, soalan penyelesaian masalah. Sama juga masih lagi kebat. Okey. Jadi paling mudah awak nak kena ingat, soalan 1 dan 2 biasanya berdasarkan petikan yang diberi. Dalam petikan tersebut, kedua-dua bahan atau ketiga-tiga bahan ini mestilah temanya sama. Okey, kalau dengan anak-anak yang cikgu dah mengajar, okey, kalau contoh, soalan pertama mengenai penganiayaan terhadap haiwan, bahan yang kedua pun mesti penganiayaan terhadap haiwan juga. Dia tak akan pergi yang pertama penganiayaan terhadap haiwan, yang kedua mengenai pencemaran alam sekitar. Dia tak akan jadi macam itu. Soalan dia mesti temanya sama. Okay. Soalan 3 pula, soalan kebat berdasarkan tema yang diberi itu. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2 itu juga. Cuma soalan 4 diberi kamu satu situasi, okay, dan diminta kamu selesaikan masalah tersebut. Okay, cuba kita lihat. Okay, ini soalannya. Baca bahan. Ingat ya, arahan soalan perlu dibaca. Baca bahan-bahan yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, bahan 1. Okey. Boleh tak cikgu nak minta seorang murid untuk baca? Boleh tak cikgu nak minta seorang murid untuk baca? Sukarela. Kalau tak ada, cikgu paksa rela. Okey, cikgu nak minta. Banyaknya nama. Okey, cikgu nak Iqbal. Iqbal. Iqbal Sofi. B. Muhammad Subahman. Okey, Iqbal, tolong baca petikan. Tolong bantu cikgu. Buka cikgu kering sebenarnya ni. Ada Iqbal? Oh, Iqbal tak sudi nak bantu cikgu ke? Saya baca ke? Okey, siapa tu? Farhan. Terima kasih Farhan. Tekanan darah ialah tekanan yang dikenakan terhadap pembuluh arteri ketika pendarahan darah yang disebabkan oleh denyutan jantung. Terdapat dua pengukuran tekanan darah. Yang pertamanya, tekanan darah atas normal 120 yang menunjukkan tekanan terhadap arteri disebabkan oleh denyutan jantung. Tekanan ini dikenali sebagai tekanan sistolik. Yang keduanya, tekanan bawah normal 80 yang menunjukkan tekanan ketika jantung berehat
antara pengepaman. Tekanan ini dikenali sebagai diastolik. Jika tekanan darah sentiasa lebih tinggi berbanding dengan kadar biasa dalam tempoh yang lama, keadaan ini dikenali sebagai tekanan darah tinggi. Okey, habiskan. Kebiasaannya, okey Farhan, tolong sambung. Kebiasaannya, tekanan darah tinggi tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala yang menyebabkan pesakit tidak menyedari mereka mengalami tekanan darah tinggi. Sekiranya tekanan darah individu kekal tinggi 140 ke atas per 90 ke atas, akan mengakibatkan serangan jantung yang boleh mengancam nyawa. Tekanan darah tinggi juga boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang yang menyebabkan ketidakkelesaan ketika membuang air kecil dan bengkak pada pergelangan kaki. Dalam hal ini, setiap individu perlu mengamalkan amalan gaya hidup sihat. Okey, terima kasih Farhan. Okey, dipetik dan diubah suai daripada waspada tekanan darah tinggi oleh Rihanna Muhammad Zain, majalah Kosmik jilid 24 2016. Okey. Okey, ini bahan satu mengenai tekanan darah tinggi. Okey, penyakit orang kata yang sudah menjadi sinonim lah dengan masyarakat pada masa kini ya. Okey, kita teruskan dengan bahan dua pula. Okey. Bahan dua mengenai stroke. Okey, kalau kita lihat kedua-duanya ada saling kaitan. Okey. Cikgu nak minta. Ada tak yang suka rela? Nanti cikgu panggil. Awak tak nak baca, cikgu sedih. Cikgu menangis kat tepi bucu katil ni. Sebab tu cikgu suka orang yang suka rela. Boleh tak tolong bantu cikgu? Cepat. Ada tak sesiapa yang boleh baca? Tolong bacakan cikgu petikkan dua ni. Bahan dua. Sukarela, sukarela. Okey, Hazrai, boleh tak Hazrai tolong bacakan? Hazrai. Okey, Hazrai pun senyap. Okey, ada tak murid yang sukarela? Tolong bacakan petikan ini untuk cikgu. Cepat, cepat. Cepat habis. Kita dah boleh. Ni dah. Okey, cepat sukarela. Tolong bacakan petikan. Cikgu nak baca. Okey, terima kasih. Siapa tu? Siapa nama awak? Ainil. Nur Nur apa? Nur apa? Nur Ainil. Kelas mana? 51. Okey, Nur Ainil 51. Okey, silakan Nur Ainil. Strok merupakan penyebab kematian ketiga terbesar dalam kalangan rakyat Malaysia selepas serangan jantung dan pneumonia. Strok terjadi disebabkan oleh pengaliran darah yang kurang ke otak hingga menyebabkan berlaku kematian sel. Terdapat dua jenis strok iaitu strok iskemia dan strok hemoragik. Strok iskemia ialah strok yang disebabkan oleh kekurangan bekalan darah, manakala strok hemoragik ialah strok berdarah yang berpunca daripada saluran darah ke otak yang mengembang dan pecah. Strok merupakan penyakit neurologi yang paling serius dan memerlukan kos yang tinggi untuk penjagaan sepanjang hayat. Setiap rakyat Malaysia perlu peka terhadap gejala strok.
Hal ini kerana strok boleh menyebabkan pesakit mengalami lemah atau lumpuh di sebelah bahagian anggota badan. Dalam hal ini, pesakit sukar untuk berdiri atau berjalan kerana kelemahan anggota tersebut. Selain itu, pesakit strok akan hilang daya tumpuan hingga menyebabkan pesakit tidak mengetahui apa-apa yang telah berlaku kepada mereka. Sehubungan dengan itu, kita hendaklah mengamalkan pemakanan yang seimbang dan melakukan aktiviti-aktiviti fizikal. Okey, hello. Boleh dengar suara cikgu tak? Tolong respon kalau dengar. Boleh cikgu. Okey. Slow sikit. Tak sangat. Okey, minta maaf. Okey. Headphone pula tak ada bateri, minta maaf ya. Okey, tadi Ainil dah habis baca ke? Dah cikgu. Okey. Okey, jadi petikan 1 dan petikan 2. Okey, kedua-duanya mengenai penyakit berbahaya. Kalau petikan 1 tadi mengenai darah tinggi, petikan 2 pula mengenai stroke. Okey, kita pergi pada contoh soalan. Ingat soalan 1 dan soalan 2 berdasarkan petikan. Soalan 3 kebat, soalan 4 kebat tetapi ada satu situasi diminta kamu menyelesaikan masalah. Okey, berdasarkan bahan 2, berikan maksud rangkai kata paling serius. Okey, di mana perkataan paling serius ni? Okey, untuk menjawab soalan ni, ingatlah bila soalan pemahaman, okey, awak perlu menjawab dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okey, ayat yang gramatis bermaksud kita perlu ambil sedikit daripada kepala ayat. Okey? Okey, jadi awak boleh okey, maksud rangkai kata paling serius ialah ataupun berdasarkan bahan 2. Rangkai kata paling serius bermaksud. Okey, ada 2 patah perkataan di situ paling serius. Jadi bila awak tukarkan perkataan ini mesti beri 2 juga. Okey, kita pergi satu-satu. Paling, apa maksud perkataan paling? Okay, contohnya amat. Serius?
Okey, kena tukar dua-dua. Kalau tahu satu, tukar satu. Amat serius. Okey, serius ialah mustahak. Paling mustahak ataupun amat mustahak kedua-duanya. Okey, merujuk pada bahan 2 dan bahan 1. Nyatakan kesan-kesan tekanan darah tinggi dan strok kepada manusia. Okey, merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan kesan-kesan tekanan darah tinggi dan strok kepada terhadap manusia. Okey, jadi soalan nombor 2 jawapan memang ada dalam petikan. Okey, awak carilah. Tapi bila soalan bentuk macam ni jangan gabungkan. Okey, kalau sesiapa yang pernah ambil PT3, murid Tata 5, jawab soalan ini lebih kurang sama seperti awak jawab soalan PT3. Sama sahaja. Kena asingkan, jangan gabungkan. Okay, contohnya jangan awak tulis merujuk bahan 1 dan bahan 2. Kesan-kesan tekanan darah tinggi dan strok terhadap manusia ialah, kalau boleh awak asingkan. Okay, bahan 1 tadi mengenai darah tinggi. Okay, manakala bahan 2 mengenai strok, awak asingkan dia. Merujuk bahan 1, kesan tekanan darah tinggi terhadap manusia ialah. Manakala merujuk pada bahan 2 pula, kesan-kesan strok terhadap manusia ialah. Okay, jadi awak kena asingkan dia. Jangan gabungkan. Okey, jawapan. Tolong asingkan. Okey, soalan 3. Amalan gaya hidup sihat penting dalam kehidupan manusia. Pada pendapat anda, apakah halangan-halangan yang menyebabkan masyarakat tidak mengamalkan gaya hidup sihat? Okey, amalan gaya hidup sihat penting dalam kehidupan manusia. Pada pendapat anda, apakah halangan-halangan yang menyebabkan masyarakat tidak mengamalkan gaya hidup sihat? Okey, untuk jawab soalan 3 ni, soalan keempat ni, kalau ditulis pada pendapat anda, so awak perlu jawab pada pendapat saya. Okey, halangan. Halangan sama juga dengan kekangan. Okey, apa yang menyebabkan masyarakat pada zaman sekarang tidak mengamalkan gaya hidup sihat? Okey, siapa nak cuba jawab? Ada sesiapa yang nak bagi pendapat tak? Mengapa masyarakat zaman sekarang ni tidak mengamalkan gaya hidup sihat? Okey, ada sesiapa yang nak bagi cadangan? Kalau keluar soalan ni nanti awak dah tahu dah nak jawab. Manalah tahu kok soalan ni diambil. Okey, apa halangan menyebabkan masyarakat tidak mengamalkan gaya hidup sihat? Okey. Cepat, ada sesiapa yang nak cuba jawab? Masyarakat lebih cenderung untuk bermain permainan video. Okey, kita boleh katakan masyarakat pada masa kini lebih gemar bermain dengan permainan video. Jadi pada pendapat saya, halangan-halangan yang menyebabkan masyarakat tidak mengamalkan gaya hidup sihat ialah masyarakat pada masa kini lebih mengamalkan permainan video. Okey, selain itu, okey, bina 2 ayat. Selain itu, okey, selain itu masyarakat pada masa kini lebih mementingkan pekerjaan. Okey, sibuk bekerja lah, maksudnya orang zaman sekarang kan terlalu sibuk bekerja sehingga tiada masa untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, mencari maksudnya terlalu sibuk bekerja lah, tak ada masa. Okey, ataupun awak boleh fikirkanlah. Yang penting ya untuk soalan kebat ni, apa jawapan awak mesti yang boleh diterima dengan menggunakan akal fikiran kita yang waras. Okey, kalau akal fikiran kita boleh terima jawapan tu, maka betul lah jawapan awak.
Boleh faham? Okey, kita teruskan pada soalan yang keempat. Ini saya cakap tadi, dia beri satu situasi dan diminta awak cari jalan penyelesaian. Okey, sahabat anda menderita akibat penyakit kronik yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. Namun keluarga sahabat anda tidak mampu untuk membiayai kos rawatan tersebut. Seorang rakan yang prihatin, cadangkan langkah-langkah yang boleh anda lakukan untuk membantu membiayai kos rawatan tersebut. Ini langkah-langkah ataupun usaha-usaha ataupun cara-cara. Apa yang awak boleh lakukan untuk bantu kawan awak ni? Okay, bagaimana kita nak mulakan ayat untuk menjawab soalan ini? Ingat soalan pemahaman, kalau awak gunakan ayat yang gramatis, kemudian jawapan awak betul, markah 4 dalam tangan. Okey, keseluruhan soalan ni membawa 12 markah. 12 maksudnya soalan pemahaman petikan sastra 13. Okey, sebab kedua-dua soalan ni mesti membawa 25 markah. Okey, ni cadangan tadi. Apa yang awak akan lakukan untuk membantu kawan awak? Kalau dapat soalan ni, macam mana awak nak tulis jawapan? Ada sesiapa yang nak bagi idea untuk menjawab soalan? Untuk jawapan? Ada sesiapa yang nak bagi idea tak? Apa yang kita perlu lakukan untuk membiayai kos rawatan kawan kita tadi ni? Awak sebagai seorang kawan yang prihatin. Okey, ada sesiapa yang nak cuba menjawab? Atau bagi? Cikgu, Ya. membuat kutipan derma. Okey, bagus Khairil. Khairil dari kelas mana ni? Ya? 5.4. 5.4. Okey. Okey, Khairil 5.4. Okey, terima kasih. Okey, kita boleh katakan membuat kutipan derma ya. Untuk membantu rakan. Sekarang ni kalau kita tahu, kita lihat masyarakat Malaysia ni sangat prihatin. Kalau kita buat apa-apa kutipan derma, contohnya kalau biasanya kalau kita lihat berlakunya sesuatu malapetaka, banjir ke sebagainya, kita buat kutipan derma, insyaAllah rakyat Malaysia ni orangnya pemurah. Okay, dia akan berilah ikut kemampuan mereka. Okay, tadi Khairil kata kutipan derma. Bagi lagi satu contoh. 4 markah. Mungkin kita boleh beri 3 jawapan di situ. Biar lebih jangan kurang. Okey, satu lagi contoh. Apa lagi langkah yang kita boleh lakukan untuk membantu kawan? Okey, kita katakan mungkin kita boleh jual barang-barang yang kita tidak gunakan lagi. Okay, dengan duit tersebut kita boleh bantu kawan kita, ataupun kita boleh katakan selain daripada derma, kita jual barang-barang terpakai. Okay, kita boleh juga awak sebagai kawan, bolehlah awak dermakan duit awak pun boleh, ataupun awak pinjam duit derma minta pada ibu bapa ke, awak keluarkan duit awak sendiri untuk bantu kawan pun boleh. Sebab dia kata sebagai rakan yang prihatin. Awak sendirilah yang memang prihatin nak beri duit awak kepada kawan awak tadi tu. Okey? Jadi awak beri pinjaman duit pada dia, ataupun awak memang nak bantu dia, awak berilah untuk membiayai. Yang kedua tadi awak kutip derma kepada orang lain. Okay, kemudian yang ketiga kita katakan kita bantu dengan jual barang-barang terpakai. Mungkin awak ada beg yang awak rasa awak tak nak gunakan, baju, kasut yang awak tak nak gunakan, awak jual. Duit tu tadi bolehlah kita gunakan untuk bantu kawan kita. Okay, tak salah kalau kita bagi lebih jawapan.
Okey, polis tak tangkap, jangan risau polis takkan tangkap. Okey, seterusnya. Soalan 7. Soalan 7 ialah pemahaman petikan sastra. Bahan yang digunakan terdiri daripada unsur karya kreatif sama ada yang terkandung di dalam antologi yang dipelajari di sekolah atau daripada sumber lain. Bahan terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 hingga 3 bahan dan menggunakan bahan yang pelbagai seperti cerpen, puisi moden atau tradisional drama dan lain-lain. Okey, puisi moden sajak. Puisi tradisional syair, pantun. Okey, ataupun mungkin boleh cerpen. Cerpen moden contoh dia Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Okey. Kalau tradisional pula itulah kepimpinan melalui prosa tradisional, kepimpinan melalui teladan. Okey. Tema bahan yang digunakan mestilah sama. Sama juga dengan soalan 6. Pecahan soalan adalah seperti berikut. Maksud rangkai kata atau litera sama seperti soalan pemahaman petikan umum tadi. Pemindahan maklumat dari petikan, soalan kemahiran berfikir atau kemahiran berfikir aras tinggi kebat, soalan penyelesaian masalah atau kemahiran berfikir aras tinggi kebat, sama juga. Okey, pecahan soalan dia sama macam pemahaman petikan umum tadi. Okey, kita lihat contoh soalan. Okay, baca bahan-bahan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, bahan 1. Mencintai tanah ini. Okey, ini ialah sajak. Ini prosa moden, sajak. Okey, ingat bahan dia boleh jadi 2 atau 3, dia takkan jadi 1. Kalau 1 macam mana kita nak bandingkan? Okey, kemudian bahan 2, cerpen Ahmad Mutawakil. Okey, ni cerpen prosa moden Tidak cukup, ini awak boleh baca lah. Okey, mengenai cerita Ahmad Mutawakil. Okey, cinta Ahmad Mutawakil, sejadah rindu, tekatan 5. Okey, soalan-soalannya pula. Okey, berdasarkan bahan 1 berikan maksud berganti silih. Ingat soalan yang pertama dia akan minta maksud. Sama ada dari bahan 1 atau bahan 2. Okey, kalau soalan pemahaman petikan umum tu tadi dia tanya bahan 2. Okey, petikan sastra dia tanya bahan 1. Ikut suka dia lah. Ikut suka pembuat soalan. Okey. Berdasarkan setiap bahan nyatakan cara-cara untuk mengisi kemerdekaan agar kemerdekaan negara berkekalan. Soalan 2, jawapan ada dalam petikan. Okey. Pada sini bahan 1 dan bahan 2. Okey, dalam bahan 2 Ahmad Mutawakil telah berjaya menjadi seorang wartawan yang masyhur. Sebagai seorang wartawan yang bercita-cita menjadi wartawan yang terkenal, apakah usaha-usaha yang perlu anda lakukan untuk memenuhi cita-cita tersebut? Okey, ini soalan kebat. Apakah usaha? Usaha sama juga dengan cara-cara. Apa yang kita perlu lakukan untuk memenuhi cita-cita kita untuk menjadi seorang wartawan? Apa yang awak akan lakukan untuk menjadi seorang wartawan? Dari sekarang ni awak perlulah belajar bersungguh-sungguh. Okey? Awak boleh katakan belajar bersungguh-sungguh, kemudian kita perlu carilah maklumat mengenai wartawan. Sebagai seorang wartawan tu apa kriteria-kriteria atau ciri-ciri seorang wartawan. So awak perlu ambil tahu. Bila awak dah tahu, senang. Ciri-ciri wartawan tu apa. Jadi awak kena tengok dalam diri awak.
bersesuaian atau tidak. Kalau tak sesuai, awak kena berusaha untuk memenuhi kriteria-kriteria sebagai seorang wartawan. Okey. Yang keempat, sekolah anda telah mengadakan majlis sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Semasa lagu Negaraku dinyanyikan, terdapat beberapa orang murid sedang berbual-bual. Selaku ketua pengawas sekolah, nyatakan tindakan-tindakan yang anda lakukan untuk memastikan situasi tersebut tidak berulang. Walaupun awak tu bukan pengawas sekolah, ketua pengawas sekolah, jangan risau. Tapi kita boleh agak, kita boleh bayangkan. Jangan pula, cikgu saya bukan ketua pengawas, saya tak tahu. Awak kena agak, awak kena fahamlah tugas sebagai seorang ketua pengawas tu bagaimana. Apa yang awak akan lakukan kalau awak nampak ada murid yang sedang berbual-bual sewaktu nyanyi Negaraku? Adakah awak turut serta bersama mereka untuk berbual? Jadi apa yang awak akan lakukan? Kita mungkin kata boleh beri nasihat supaya murid tersebut menghormati ya sewaktu lagu Negaraku dinyanyikan, ataupun nasihat, peringatan, tulis nama, hantar pada guru apa ni? Pengawas. Biar guru pengawas yang tentukan apa yang perlu hukuman yang bersesuaian dengan orang macam ni. Ini menunjukkan orang tu, murid tersebut tidak mempunyai semangat patriotik dalam diri dia. Okey? Ingat, bila jawab soalan pemahaman, mesti dengan menggunakan ayat yang gramatis, iaitu ambil sedikit daripada kepala ayat. Paling mudah kalau orang tanya, siapa nama awak? Nuraini binti Ishak. Ya betul, nama saya Nuraini binti Ishak. Tetapi cara jawab tu, nama saya ialah Nuraini binti Ishak. Ingat, cara untuk mendapat markah yang penuh, ayat gramatis, isi mesti mencukupi. Boleh faham? Boleh faham? Boleh faham ke? Faham. Boleh. Terima kasih yang menjawab. Okey, kita teruskan. Ini yang terakhir. Okey, soalan 8 mengenai pembinaan item, iaitu soalan novel. Okey, soalan novel ni ada 2 soalan ya. 2 soalan diuji, iaitu pemahaman berdasarkan petikan novel dan soalan pemikiran kritis mengikut zon. Soalan pemahaman petikan novel boleh diambil daripada mana-mana novel 4 zon. Okey, soalan yang pertama tu berdasarkan petikan novel. Tak semestinya kita belajar novel tingkatan 4 di sebalik dinara tingkatan 5 Sila Dak Sina. Tak semestinya kita akan keluar daripada novel yang kita belajar. Mungkin boleh keluar novel daripada negeri lain. Kita ada 4 zon. Okey, mengandungi sekurang-kurangnya 3 isi untuk dijadikan jawapan. Markah keseluruhan bagi kedua-dua soalan ini 10 markah. Okey, kombinasi markah untuk soalan 1 dan 2 tidak tetap. Sama juga, dia bergantung kepada pembuat soalan. Okey, kita pergi pada contoh. Okey, ini untuk soalan 1 berdasarkan petikan. Okey, soalan diambil daripada novel Songket Berbenang Emas. Kita tak belajar apa soal novel ni. Kita belajar hanya Sila Dak Sina dan Di Sebalik Dinara saja. Saya tak belajar cikgu, saya tak nak jawab. Tak boleh. Sebab apa? Jawapan ada dalam petikan. Rugi kalau tak jawab. 4 markah dah hilang. Okey, peduli kata orang. Orang hanya pandai bercakap tetapi tidak mahu menolong. Embung, walaupun saya orang Cina tetapi saya anggap Melayu ialah bangsa yang paling baik. Tengoklah, saya sekeluarga di sini pun boleh hidup senang. Sikap orang Melayu dulu suka tolong menolong tetapi sekarang kurang sangat. Mereka sibuk cari harta. Semua orang hidup cari harta, mahu senang. Tapi janganlah fikir perut sendiri sahaja. Dulu ada kenduri kendara, mereka kerja bersama-sama. Sekarang ramai yang tolak.
Esok ada majlis Maulidi Rasul. Imam Deraman mengelih kepada saya. Dia kata nak suruh orang memasak bukan main susah. Semua kata sibuk. Kalaupun sanggup, perlu dibayar upah. Susah macam ni, kata Tauqir Lim. Sikap orang bandar sudah masuk kampung. Okey, apakah sikap penduduk bandar yang sudah menyerap dalam orang kampung? 4 markah. Ada tak jawapan dalam teks? Kalau ada, cuba bacakan apa jawapan yang bersesuaian. Apakah sikap penduduk bandar yang sudah menyerap ke dalam orang kampung? Kalau dulu kita ingat orang kampung sikapnya rajin tolong menolong, tak macam orang bandar. Tetapi sikap orang bandar tu sudah menyerap ke dalam orang kampung. Okey, apakah sikap penduduk bandar yang sudah menyerap ke dalam penduduk kampung? Jawapan ada dalam teks. Okey, antaranya ialah sibuk cari harta. Okey, kemudian mereka perlu dibayar upah. Kalau dulu penduduk kampung, kalau ada kenduri kendara, semuanya saling nak saling membantu. Tapi sekarang kalau tak ada bayar upah, tak nak buat kerja. Kalau orang bandar dulu, ya. Orang bandar memang macam tu. Tetapi sekarang penduduk kampung yang saling membantu pun dah tak nak. Okey? Soalan nombor 1 memang ada jawapan dalam teks. Jadi tiada masalah untuk mengatakan awak tidak boleh jawab. Awak tak perlu berfikir. Sebab jawapan memang ada dalam teks. 4 markah. Okey? Kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, jawab soalan di bawah berdasarkan novel-novel berikut. Okey, kita ambil yang kita punyalah, sama ada di sebalik Dinara atau Silir Dak Sinar, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, berdasarkan 2 novel yang anda kaji, jelaskan 2 peristiwa yang perlu kita hindari dalam kehidupan. Okey, saya nak bagi tahu awak, untuk soalan novel yang kedua ni, dia tak akan ada soalan yang keluar secara direct. Yang secara terus. Okey, contoh sekejap Okey, tak ada soalan yang elemen sastra. Contoh dia pengajaran, watak, latar, nilai. Okey, semuanya berdasarkan pemikiran kreatif. Okey, dia tak ada tulis berdasarkan 2 novel anda kaji, jelaskan 2 pengajaran. Tak ada. Tapi kalau kita tengok sini, jelaskan 2 peristiwa yang perlu kita hindari dalam kehidupan. Okey? Cuma diubahlah soalan tu. Kalau kata jelaskan 2 pengajaran, kita mungkin boleh, soalan dia akan jadi jelaskan 2 peristiwa yang memberi pengajaran dalam kehidupan kita. Macam tu soalan dia. Tak ada direct 2 pengajaran, 2 latar tempat, 2 perwatakan. Tak ada soalan direct macam tu. Okey, macam ni tadi. Jelaskan 2 peristiwa yang perlu kita hindari dalam kehidupan. Peristiwa yang kita boleh jadikan sebagai pengajaran. Kita tak boleh ikut macam tu. Okey, contoh di sebalik. Okey, contohnya soalan di sebalik Dinara mengenai Farisha. Apa 2 peristiwa yang kita perlu hindari dalam kehidupan? Sebab kita tahu dalam cerita Farisha tu, bapa dia iaitu Kal telah memasukkan chips dalam anak. Dalam tubuh anak dia. Okey, jadi peristiwa yang kita perlu hindari. Kita janganlah memasukkan chip. Jadi anak tu rasa macam kehidupan dia tak normal. Dah jadi macam robot. Dan dia menjadikan anak dia sebagai bahan uji kaji. Okey, 2 peristiwa yang perlu kita hindari. Okey, berdasarkan 2 novel. Maksudnya itu 1. Satu lagi mengenai Silir Dak Sinar. Apa peristiwa yang kita perlu hindari dalam kehidupan? Silir Dak Sinar mengenai Haikal. Peristiwa ibu dia. Okey, yang tidak jatuhkan belepuk mak kau. Aku semangat beranjak.
Okey, Akil. Akil nak cakap apa, Akil? Hello, Akil. Akil nak cakap apa? Tidak merenggangkan hubungan kan? Ya, betul. Jangan merenggangkan hubungan di antara anak dengan bapa. Okey, tapi dalam cerita tu mak dia tu tak bagilah si siapa tu Haikal pergi berjumpa dengan ayah dia dan sehingga ayahnya telah meninggal dunia. Jadi itu peristiwa kita perlu hindari. Okey, dua novel anda kaji, jelaskan dua peristiwa. Okey. Satu peristiwa. So jadi dua peristiwa. Dua novel nak anda kaji. Okey, dia nak dua cerita. Dua cerita. Berdasarkan dua novel. Jadi novel tingkatan 4 dan novel tingkatan 5. Boleh awak nak jawab novel Pantai Kasih atau Songket Berbenang Emas? Kita tak belajar. So tak perlu jawab. Jangan tengokkan yang lain. Tengok yang mana awak belajar sahaja. Jangan nak menggatal-gatal pula, cikgu saya nak Tirani lah. Saya suka nama Tirani. Tirani tu macam nama girlfriend saya. Tak boleh. Tak payah. Tulis jawapan mengikut apa yang kita belajar sahaja. Kecuali awak dari negeri lain, memang awak belajar. Tu tak ada masalah. Okey? Awak dari negeri lain, contohnya Melaka, mungkin dia belajar novel dia lain. Mungkin dia belajar novel dia Tirani. Awak nak jawab Tirani. Tu tak ada masalah. Memang awak belajar. Tapi awak tak belajar, tapi awak sengaja nak menjawab, itu awak dah menempah. Okay, awak dah menempah markah kosong. Cikgu, Ya. Saya ada soalan. Okey. Untuk soalan novel ni dia boleh ke keluar macam persoalan ke, nilai pengajaran ke, latar tempat ke? Dia tak akan keluar secara direct. Macam yang cikgu cakap tadi. Dia tak akan keluar macam awak ambil soalan PT3. Berdasarkan dua novel anda kaji, jelaskan dua pengajaran, dua latar masyarakat, tak ada. Okey, kalau kata dua perwatakan, okey, mungkin soalan dia ubah sikit tapi jawapan mengenai perwatakan. Okey, contoh kalau kata perwatakan, dia mungkin akan ubah berdasarkan dua novel anda kaji, jelaskan perwatakan watak utama yang boleh kita contohi. Macam tu, dia tak akan secara direct mengenai sastra, tidak. Okey, contoh kalau saya cakap tadi, dua peristiwa bagi watak utama yang kita boleh contohi. Okey, mengapa? Okey, contoh dia kalau Sila Dak Sina tadilah mengenai watak utama Haikal. Contoh dua perwatakan, seorang yang penyayang. Okey, dia seorang yang penyayang. Okey, watak dia tu yang penyayang tu apa yang kita boleh contohi? Okey, dia tetap mencari ayah kandungnya walaupun menghadapi pelbagai kesukaran dan sebagainya lah. Macam tu contoh dia. Dia tak akan keluar soalan secara direct. Awak kena jelaskan mengapa. Macam ni tadi, jelaskan dua peristiwa yang perlu kita hindari dalam kehidupan. Mengapa kita perlu hindari? Okey, contoh yang tadi, yang awak kata tu tadi mengenai mak dia apa tadi? Akil cakap apa tadi? Yang mak dia, Akil ada sebut apa tadi Akil? Alamak, cikgu dah terlupa pula. Merenggangkan hubungan. Merenggangkan hubungan. Okey, peristiwa tu kita perlu hindari, kenapa? Sebab seorang anak memang perlukan perhatian daripada bapa. Walaupun ibu bapa dah bercerai, tetapi ibu bapa tetap perlu bertanggungjawab terhadap anak tersebut. Macam tu. Sebab apa kita perlu hindari? Macam itulah. Tanggungjawab. Ibu bapa bertanggungjawab. Okey, terhadap anak tersebut. Tapi soalan direct dua pengajaran memang tak akan jumpa. Dia mesti ada sebab. Mengapa? Ataupun dia akan keluar, okey, berdasarkan dua novel yang anda kaji, jelaskan dua peristiwa yang memberi pengajaran dalam kehidupan kita. Ini hindari, dia nak yang memberi pengajaran. Seolah-olah soalan tu sama juga macam kita jawab pengajaran. Tetapi dia mesti ada mengapa kita kata peristiwa tu memberi pengajaran. Soalan direct memang tak ada.
Ini 6 markah. Ini contoh 2 novel. Kalau dia nak 1 novel, 1 lah. Okey, semuanya bergantung kepada pembuat soalan. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Okey, ada soalan lagi nak tanya? Okey, ada soalan lagi tak nak tanya anak-anak? Tak ada. Semua boleh faham? Faham cikgu? Okey, kalau tiada soalan yang perlu ditanya, maka tiadalah jawapan untuk saya jawab. Okey, kalau tiada apa-apa, saya rasa setakat ini sajalah penerangan saya mengenai Bahasa Melayu kertas 2 ya. Saya cuma merangkumi bahagian A dan bahagian B sahaja. Bahagian C, Cikgu Maizura telah terangkan ya di awal bengkel kita itu hari. Tempoh hari. Betul ni? Tak ada soalan? Kalau ada soalan nak tanya, awak bolehlah personal sendiri kepada cikgu. Tak ada masalah. InsyaAllah cikgu boleh jawab. Okey. Terima kasih kepada anak-anak yang Terima kasih pada anak-anak yang hadir ke bengkel pada petang ini dari jam 2 sampai 3.42 petang. Okey, dan masih setia mendengar suara cikgu. Okey, diharapkan dengan cikgu kongsikan ya, sebab cikgu pergi bengkel hari tu, bengkel kertas 2 ni, anak-anak akan lebih fahamlah teknik ataupun cara nak menjawab. Cuma ada, cikgu cuma nak bagi tahu sikit. Masa cikgu pergi taklimat hari tu, untuk soalan rumusan, sebab cikgu nak maklumkan dulu, awak ni merupakan batch yang pertama KSSM, format baharu. Untuk soalan rumusan, soalan rumusan, mungkin hanya ada 2 fokus sahaja. Sebab benda ni sesuatu yang baharu, so dia tak nak macam membebankan kepada murid-murid lah. Jadi kalau awak ada buat latihan untuk 3 fokus, itu sebagai latihan. InsyaAllah untuk soalan SPM sebenar, hanya ada 2 fokus sahaja. Tetapi bahan mungkin boleh jadi 2 atau 3 bahan. Contohnya, bahan 1 ada 2 fokus. Contoh, contoh punca dan usaha. Jadi dalam bahan 2 mesti ada salah satu, sama ada punca atau usaha. Dia takkan jadi kesan. Untuk soalan rumusan. Soalan rumusan saya difahamkan sebab cikgu yang memberi taklimat hari itu, dia merupakan penggubas soalan. JU, jurulatih utama. InsyaAllah apa yang dikatakan tu kita pegang. Betul lah tu. Sebab awak merupakan batch yang pertama untuk SPM KSSM. Jadi dia tak nak susahkan awak, dia nak mudahkan awak. Soalan untuk rumusan dia takkan jadi 3 fokus. InsyaAllah hanya 2 fokus sahaja. Bahan 1 dan bahan 2, fokus dia mesti saling berkait. Takkan ada penambahan fokus yang baru. Peganglah. Percayalah. InsyaAllah. Jangan risau, jangan takut. Hadapi peperiksaan SPM dengan tenang. Yang penting banyakkan buat latihan. Hadir ke kelas PDPR. InsyaAllah kami cikgu-cikgu SMK SR sentiasa membantu anda semua
Sebab kejayaan anda ialah kebanggaan kami sebagai cikgu. Okay, dan awak ni merupakan produk yang pertama daripada KXSM. Kalau boleh biarlah kita nak result yang gempak kebabum. Okay, tapi semuanya bergantung pada usaha anak-anak semua. Okay, boleh? Okay, kalau tiada apa-apa, okay, cikgu tamatkan bengkel dengan ucapan ribuan terima kasih kepada anak-anak dan Assalamualaikum semuanya. Sekian sahaja dari cikgu. Okey, terima kasih kepada Cik Nuraini. Okey, anak-anak minta isi poll untuk kehadiran. Okey, terima kasih Cik Nuraini. Okey, sama. Terima kasih cikgu-cikgu. Cikgu. Okey, sama. Ya, cikgu minta maaf ya kalau tersilap ke apa tadi. Earphone pula rosak. Cik Nuraini nanti boleh share bahan Boleh? Nanti okey, ada rakaman nanti nanti Cik Nuraini serah pada saya je lah. Okey. Yang apa tu rakaman ni rakaman pula. Bahan ni masuk dalam Grup boleh. bahasa Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Salam. Sama-sama.